Bila kita melihat pula struktur masyarakat feudal di Jepun abad ke-17, jadi masyarakat feudal di Jepun, bila kita nak menerangkan dari struktur masyarakat ini seperti yang saya terangkan tadi dalam masyarakat feudal di England, dalam masyarakat feudal di Jepun pada zaman Shogun Tokugawa khususnya, pada waktu itu kita kena jelaskan struktur, maksudnya lapisan, setiap lapisan mula dengan emperor, shogun, daimyo, samurai, kemudian golongan yang diperintah iaitu petani, peniaga, artis dan juga peniaga. Jadi setiap struktur itu, setiap lapisan, setiap hierarki kita kena jelaskan. Itulah yang dikatakan sebagai struktur masyarakat. Contoh, saya beri contoh dari segi emperor. Ini bila kita nak menjelaskan emperor, jadi dalam struktur masyarakat feudal di Jepun, emperor adalah maharaja ataupun tenno, merupakan pemilik kuasa, pemegang kuasa yang paling besar, tertinggi di Jepun dari segi hierarki masyarakatnya. Jadi yang memerintah, kuasa pemerintahan adalah emperor. Jadi semasa Shogun Tokugawa, emperor berada di Kyoto, ataupun bandar lama yang dipanggil Kyoto. Di situlah pusat pemerintahan raja dalam satu sistem yang dipanggil kerajaan Mikado, ataupun kerajaan maharaja, yang berpusat di Kyoto. Jadi kita terangkan kedudukan maharaja macam mana. Maharaja pada waktu ini, kalau kita lihat, maharaja tidak ada kuasa, sebab kuasa maharaja itu dijalankan oleh shogun. Yang paling tinggi adalah emperor ataupun tenno, tapi maharaja, kuasa maharaja itu dilaksanakan oleh shogun yang berkuasa pada waktu itu. Jadi kuasa maharaja telah digunakan oleh shogun. Shogun yang memerintah. Maharaja hanya berkuasa dan memerintah di Mikado, itu kerajaan maharaja yang berpusat di Kyoto. Jelas belajar. Itu satu yang pertama kita kena jelaskan. Jadi satu yang kedua, lapisan yang kedua adalah shogun. Shogun tinggal di Edo ataupun hari ini dipanggil Kyoto. Jadi shogun memerintah menggunakan kuasa yang dimiliki oleh emperor. Jadi shogun lah yang memerintah dalam zaman Shogun Tokugawa. Antara shogun yang terkenal pada waktu itu adalah Ieyasu. Jadi dia telah membangunkan satu sistem yang dipanggil sistem Bakufu, ataupun sistem pemerintahan beraja yang berasaskan kepada kuasa maharaja itu dilaksanakan oleh shogun yang memerintah sebagai ketua rumah yang paling tinggi, yang berada di kawasan yang paling maju, paling subur di Jepun, iaitu di Edo, yang sekarang ini dipanggil Tokyo. Jadi shogun memerintah bersama dengan keluarganya, ahli keluarga shogun. Itu jadi kita terangkan apa dia shogun, siapa shogun, bagaimana shogun mendapat kuasa daripada emperor. Jadi shogun telah meletakkan kuge, iaitu seorang panglima pahlawan tentera yang diletakkan di Kyoto untuk melindungi dan menjaga maharaja. Jadi sebarang hubungan, sebarang usaha untuk pihak yang lain bertemu dengan maharaja mesti melalui kuge yang mengawal keselamatan dan mengawal pergerakan maharaja pada waktu itu. Jadi disitulah kuasa shogun itu dapat dilaksanakan, dan setiap daimyo-daimyo di bawah shogun akan dikawal oleh shogun yang memerintah sebagai pusat pemerintahan. Walaupun pada waktu ini kalau kita lihat dari segi suatu masyarakat, dari segi cirinya, dia tidak mempunyai satu kerajaan pusat yang jelas. Tiada kerajaan pusat pada waktu ini, tapi yang memerintah adalah shogun yang berpusat di Tokyo ataupun Edo nama-namanya. Itu yang kedua yang perlu kita jelaskan. Saya teruskan. Lapisan yang ketiga adalah daimyo. Daimyo ada banyak. Daimyo. Satu contohnya, daimyo yang paling rapat, paling hampir dengan shogun adalah daimyo simpan. Dan di bawahnya daimyo tozama, dan daimyo-daimyo luar yang lain. Makin jauh daripada shogun, daimyo itu memegang kawasan yang kurang ekonomi, dari segi ekonomi. Jadi kawasan itu mundur, kurang maju. Tetapi kawasan yang paling hampir dengan shogun itu di sekitar Edo adalah kawasan yang paling maju, paling subur pada waktu itu. Jadi bagaimana shogun mengawal daimyo itu, setiap daimyo setiap tahun dia akan perlu menghadiri dan datang untuk berjumpa dengan shogun atau memberi khidmat kepada shogun yang berada di Edo. Jadi musuh-musuh shogun ini dikawal oleh shogun ini, mana daimyo-daimyo yang luar itu tidak mampu untuk
mengalahkan shogun sebab dia terpaksa melalui lapisan-lapisan ini. Todai, dia mesti melalui Tozama, dia mesti melalui simpan. Barulah dia dapat berjumpa atau bertemu dengan shogun. Jadi agak sukar untuk berlakunya penentangan, pemberontakan pada waktu itu untuk menentang shogun. Jadi kita kena jelaskan siapakah daimyo, jenis-jenis daimyo, dan di manakah kedudukan daimyo pada waktu itu. Faham pelajar? Itu adalah lapisan yang ketiga. Dan lapisan yang keempat adalah samurai. Siapa dia samurai? Jadi struktur masyarakat feudal di Jepun yang keempat adalah samurai. Kita kena terangkan siapa dia samurai. Setiap daimyo ada samurai. Ada pelbagai jenis samurai. Ada samurai berkuda, kelas pertama, kelas kedua. Ada samurai hanya berjalan kaki. Samurai ini, tugas mereka adalah untuk mengawal dan menjaga kawasan di bawah pemerintahan daimyo. Jadi samurai ini hanya samurai saja yang boleh memiliki katana. Satu pendek, satu panjang, untuk mengawal keselamatan. Jadi rakyat biasa macam petani, peniaga ataupun saudagar, artis boleh bawa senjata, tapi petani ataupun chonin ini dia tidak boleh memiliki katana ataupun membawa senjata. Tapi samurai mereka bebas, mereka boleh membawa dua senjata ini. Itulah tugas samurai, memastikan keselamatan, mengawal keselamatan petani, pedagang dan juga artis, dan juga menjaga kepentingan daimyo, iaitu ketua yang mereka pada waktu itu. Dan samurai ini juga ada banyak jenis, dan samurai ini ada peranannya dalam masyarakat. Dan biasanya samurai ini dia diberi upah dalam bentuk beras, hasil daripada hasil yang diperoleh oleh petani tadi, dia akan mendapat upah. Sebab tu samurai ini disiasa. Kalau di England, di Eropah pada waktu itu, golongan rasal, waktu perang saja mereka menjadi rasal, menjadi knight, manakala serf akan menjadi tentera, tapi samurai ini dia tetap sepanjang masa dia adalah samurai, bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan daimyo di dalamnya. Itulah tugas samurai. Jadi samurai ini hanya dibayar gaji berdasarkan beras yang mereka perolehi daripada petani. Jadi mereka mengawal, menjaga keselamatan petani dan juga kepentingan daimyo pada waktu itu. Jadi kita terangkan samurai. Dan barulah kita terangkan lapisan seterusnya, itu golongan yang diperintah. Pertama, yang paling penting adalah petani. Petani di Jepun mendapat tempat yang istimewa, sangat dihormati sebab petani itu membekalkan makanan kepada penduduk Jepun pada waktu itu. Jadi petani itu mendapat kelas yang tinggi dari segi hierarki masyarakat. Selain daripada golongan pemerintah, golongan yang diperintah ini yang paling tinggi adalah petani. Mereka mendapat tempat yang tinggi sebab mereka membekalkan makanan kepada penduduk Jepun pada waktu itu. Dan mereka ini dikawal, dijaga oleh golongan samurai. Dan di bawah ni adalah artis ataupun petukang ini sangat istimewa sebab mereka memiliki kemahiran untuk membuat sesuatu. Misalnya kemahiran membuat pedang ataupun katana, kemahiran untuk membuat peralatan pertanian dan sebagainya, membuat rumah dan sebagainya. Jadi petukang ini ada tempat dalam masyarakat Jepun pada waktu itu sebab mereka memiliki kemahiran tertentu yang berharga kepada hierarki masyarakat pada waktu itu. Jadi petukang ini seperti petukang-petukang yang membuat senjata, katana dan sebagainya, mereka boleh membawa senjata. Mereka diberi keistimewaan untuk membawa senjata. Dan paling bawah adalah saudagar. Saudagar adalah hierarki yang paling rendah dalam struktur masyarakat Jepun sebab mereka ini dianggap sebagai orang yang mengambil kesempatan daripada keadaan. Orang meniaga ini dia tidak dihormati pada waktu itu. Pada waktu ini disebabkan mereka melihat bahawa golongan saudagar ini suka memeras, suka mengambil kesempatan, dan mendapat keuntungan yang banyak daripada keadaan pada waktu itu. Jadi saudagar tidak mendapat tempat tapi di bawah air. Tapi kita akan lihat nanti keadaan ini berubah apabila jatuhnya Shogun Tokugawa dan berubah melalui sistem pemerintahan maharaja dan sistem yang dipanggil sebagai Meiji Restoration ataupun pembaruan Meiji. Golongan saudagar ini telah menjadi golongan yang penting dalam struktur feudal masyarakat Jepun nanti. Itu berlaku semasa perubahan struktur dari segi pemerintahan di negara Jepun, khususnya selepas pemerintahan Shogun Tokugawa ini digantikan dengan pemulihan kuasa oleh maharaja melalui Meiji Restoration ataupun pembaruan Meiji. Itu nanti kita akan lihat yang lain.
Okey, jadi struktur masyarakat itu mengalami perubahan. Okey, ini hanyalah berlaku semasa zaman Shogun Tokugawa di bawah pemerintahan kerajaan yang berbentuk ketenteraan, yang dipanggil kerajaan Bakufu, ataupun kerajaan tentera pada waktu itu. Jadi emperor di atas sebagai pemegang kuasa, shogun yang menjalankan kuasa pemerintahan dibantu oleh daimyo untuk mengawal keselamatan wilayah dan sebagainya.